Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Al-wudu'u ma'rufun min annahu taharatun ma'iyyatun tata'allaqu bil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlaini. ومباحثه ما يأتي. أولا دليل مشروعيته، ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wudu dikenali sebagai pembersihan menggunakan air di muka, tangan, kepala dan juga kaki. Mudah-mudahan dah. Ni kita masuk bab wudu, orang Melayu panggil air semaya. Air semaya ni taharah. Air semaya ni taharah, suatu jenis pembersihan. Cuma pembersihan sininya melibatkan air. Dia ada pembersihan ni ada 14 ke 13 ke 14 cara. Salah satu cara dia nya guna air. Macam kita kata ke bini kita lah di rumah kobar, bersih rumah sikit lah. Tidak seperti dia guna air. Kadang-kadang dia guna nyapu je. Kadang-kadang dia guna mop, kadang-kadang dia guna vacuum. Tapi kalau sebut wudu, kena nampak selalu kena guna air. Itu dia. Dianya berbesuk taharah. Baik. Kata dia ada beberapa perbahasan dia. Pertama sekalinya masyru'. Disyaruk ke dia. Dalil disyaruk ke wudu ni ada 3. Pertama Quran. Qurannya Allah sebutlah Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, iza kumtum ila shalah. Apabila kamu nak sembahyang. Apabila kamu nak sembahyang, faghsilu, basuhlah muka. Wa aydikum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Wa arjulakum, dan juga kaki kamu, ilal ka'baini, sampai kedua buku lali. Jadi ni hadis ayat Quran ni pun terang dah. Cuma kalau nak sebut sikit-sikit kan, kita nak sebut benda yang melibatkan pendalilan. Misalnya dalam ayat ni Allah sebut iza, apabila kumtum, kamu telah sembahyang. Qama yaqumu dalam bahasa Arab PE ni dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Satu madhi, hak lepas dah, past tense. Hak lepas. Mudhari, hak sedang, present. Dan juga fi'il amal, fi'il suruh. Dalam ayat ni Allah guna fi'il madi, fi'il lepas, menggambarkan seolah-olah gak lepas semaya gak barulah perlu ambil air semaya. Tapi semua tu ditolak sama ada oleh nas ataupun juga oleh akal. Mana nak semaya, pas semaya baru kena ambil semaya. Tak. Tapi maksudnya iza aradtumus shalah, iza qumtum sini apabila kamu telah sembahyang, terjemah yang biasa maknanya iza aradtumus shalah, apabila kamu nak sembahyang barulah kamu fausilu wujuhakum. Ya, kadang-kadang memahami nah ni pun perlu. Dia panggil siyaqul al-kalam, style bahasa bercakap. Dan ni jadi salah satu punca bala, khususnya bukan dalam masalah mazhab pak je. Apa nama ni, orang panggil Syafi'i Hanafi, bahkan ia akan jadi punca lebih besar bala dalam bab faham sunnah dan juga bid'ah. Banyak-banyak punca bala orang sunnah bid'ah ni kinilah memahami nas. Siyaqul kalam, contohnya doa lepas sembahyang, dia disebut duburus solah. Duburus solah dipahami oleh orang sunnah kan,
amalan Nabi dekat-dekat nak sudah semaya. Sebelum pada risalah Nabi kata banyak ke berdoa. Kita pun diminta begitulah, dipahami oleh orang sokok berdoa ni lepas semaya. Bapak dia yang sungguh berdoa lepas semaya kat tangan amin. Bukan satu keyakinan kalau lagi tak sudah berdoa dengan tu email enggak tak selesai semaya. Tu berlaku apabila kita tidak merujuk kepada tawaturul amal yang kita panggil perbuatan titihan turun-temurun. Dan kita dapati perbuatan titihan turun-temurun oleh salafus salih bukan berdoa lepas semaya. Orang ahli Madinah contohnya dia hidup dengan Nabi, tawaturul amal dia, titihan turun-temurun dia kan lepas semaya kan akhir baca sebagaimana dibaca oleh Nabi. Hak mana nak cepat tu bi awal, hak mana tak ada kerja jenis pencing, balik di rumah pun tidur ya, duduk lama sikit. Hak mana nak pergi kerja lorak, nak gata, nak lagi nak hantar cucu lagi sekolah, tu bi awal. Benda-benda begini ni kita kena tengok perbuatan sahabat lah pula. Dan sahabat tu diwarisi perbuatan mereka oleh tabi'in. Tabi'in tu diwarisi oleh tabi'in. Tabi'in diwarisi. Perbuatan kota baru tak erau, tak pakai, maka tak boleh lah. Maka tak asyik kabu perbuatan kota baru. Tapi perbuatan ibadat tak boleh jadi hujah. Tapi perbuatan orang Madinah tajubih. Perbuatan Madinah ni fi'lu ahli Madinah ni kalau sekiranya tak ada hujah-hujah lain boleh diambil kira untuk dalam menentukan hukum. Apatah lagi sekiranya sabit hukum tu melalui tawaturul hadis. Hadis yang mutawatir dan juga tawaturul sanad, tawaturul amal. Perbuatan turun-temurun. Tapi masalah ni kalau kita ayat-ayat gini kan, Madinah tu memang Wahabi. Jadi Wahabi ni satu kekayaan besar, satu masalah besar untuk kita turut sunnah Nabi. Very stupid. Kita tak kira Wahabi kau berapa boboh nama gajah rimah apa, kalau betul ada hadis kan, kita tahu, kita tak sesen jadi Wahabi. Kita tak tahu Wahabi, siapa dia tahu Wahabi. Tapi kita nak beramal dengan hak yang sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua ad-dalilus sani as-sunnah. Dalil yang kedua daripada sunnah. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud Tirmizi. Dalil yang kedua daripada sunnah daripada Abu Hurairah kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Tuhan tak terima sembahyang seseorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia ambil sembahyang. Teran dah. Ad-dalilus salis al-ijma'. Dalil yang ketiganya ijma'. In aqada ijma'ul muslimin ala masyru'iyyatil wudu' min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumin hadha fa sara ma'luman min ad-din bid-darurah. Kata dia telah akad jadi ijma' start pada Nabi siapa kelon turun kata semua orang Islam bahawasanya nak sembahyang ni kena ada sembahyang. Bahawasanya nak sembahyang kena ada wudu. Lalu jadi benda ni panggil maklum min ad-din bid-darurah. Semua orang tahu. Jadi kita tak tahu juga mun darat telajak. Mun ni Melayu ke apa ni kalau jenis nak sebut bahasa. Mun ni Jawi ke dak kalau jenis nak sebut Jawi. Dasar telajak tak tahu. Baik, yang kedua fadluhu. Yang kedua kita baca cepat-cepatlah tidak lama habis. Banyak juga tu kena sebut nyambung kadang-kadang fikir nak sebut tapi takut jadi panjang. Macam yang kedua tu qabul. Ngaji Pakistan yang banyak sepelek. Tak jumpa lain, jumpa Pakistan, jumpa di India. Misalnya datang tu Nabi sebut Tuhan tak terima semaya seorang kamu apabila dia berhadas kecuali dia berwudu sehingga dia berwudu. Maka setiap sarah qabul ni ada dua jenis, terima ni ada dua pasal.
Satu dia panggil qabul ijabat, yang kedua dia panggil qabul isabat. Sarah ni pada hak ni malam ni. Semua nak tak sarah takut sia, nak tahu. Balik Mesir tak ada sarah ni. Jadi tuk peti pun tak ada nak sarah ni. Kecuali ngaji India, ngaji Pakistan je. Tu puak cerdik lah bodoh tak nak sarah juga. Pergi ke India, ke Pakistan, bodoh-bodoh balik. Orang roti payah boleh lah. Orang berani boleh. Orang Pakistan sebut qabul ni berdasar pada hadis-hadis. Kita kaji hadis yang bercakap mengenai al-qabul. Bak terima ni boleh bagi dua. Tu terima dalam erti kata cukup syarat, cukup rukun. Hadis ni kita boleh bagi satu jenis hadis-hadis yang menunjukkan sesuatu ibadat kau apa-apa kena cukup rukun, cukup syarat, baru Tuhan terima. Salah satu dia hadis ni lah, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Tuhan tidak akan terima semaya seseorang kamu apa dia beradah sehingga dia ambil semaya. Ni dia panggil qabul isabat. Terima dalam erti kata kena rukun dan syarat. Dalam bahasa Arab dia sebut kaunu syai' mustajmi'an lil arkani wasyurut. Suatu benda yang kita buat tu menghimpunkan segala rukun, segala syarat. Syarat dia cukup, rukun dia cukup, maka pada pandangan kitanya Tuhan tak nak tolak dah. Nak tolak apa? Pasal kita semaya cukup rukun, cukup syarat. Usolli ada dah. Usolli, kata pada lutut mi usolli ni cukup rukun ni. Dan mengutuk gua kata kena usolli, kena ada qada, kena ta'arud, ta'yin. Jadi wasuah habis untuk guru pondok Allah hidup dengan wasuah. Amo hari amo kena ramal untuk guru pondok ni. Nah, sekali tu amo di Thailand. Nak semaya subuh. Cak-cak nanti ada pelawak kata 45 minit. Nak cerah lolos nak semaya subuh nanti tok guru. Duk sementara naik lah tok guru. Bisa pakai serbai janggut tak ada lah. Pas serbai pula atas kepala baru. Lepas tu bawa kain kemoja. Kain kemoja betul tengok ke? Jala-jala tu naik atas balasa tu gak. Kain kemoja tu dia pegang ujung sana atas tu. Hak bawah tu dia pelabuh sikit. Naik atas kain kemoja. Kaki tu. Sereh dengan kain kemoja. Bau sapa tempat tu imi. Kena kau berkakah waswah. Kalimah ni wajib kalimah itu. Naik di atas usolli saja dok kakak usolli kata mampu hari ni. Mampu. Mengalami. Apa pergi sekali di Brunei. Begitu juga Allah Brunei ada sekali tak pelik juga. Namun pihing apa tak tahu jadi TM. Duduk kakak sejai wirik saja. Kita tu bi awal tu pelik. Orang tu sini tak boleh. Orang bawa ambo tu kata sini tak boleh ustaz. Oh, benarlah kalau tak sudah kayak wirik. Dahsyat semua. Dia tak mengaji hadis, tak mengaji sunnah. Jadi kau tu pun apa? Jadi jenis ni dia panggil qabul isabat. Maknanya terima kerana kaun syai' mustajma' lil arkan wa syuru'. Benda yang kita buat, ibadat yang kita buat tu cukup dah, rukun dia cukup syarat. Tapi ada sebahagian lagi hadis pula. Bukan hadis-hadis hak ni kategori yang kedua ada lebih banyak nak banding dengan hadis-hadis kategori pertama. Ya orang Pakistan menamakan dia qabul ijabat. Kaunu syai' ma yatarattabu alaihi min ats-tsawabi aw al-jannah. Satu ibadat yang kita buat ni sama ada sembahyang, ke puasa, ke zakat, ke haji, kita boleh pahala dan kita boleh syurga dengan dia. Kita boleh pahala dan kita boleh syurga. Hak ni Allah berkenyuh-kenyuh pula hadis. La yaqbalullah atau la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dinamakan semaya orang duduk sebelah masjid kecuali dalam masjid. La yaqbalullah salata haidan illa bi khimar. Tuhan tak terima semaya perempuan yang telah mari kecuali dia pakai kain kelubung. Itu tu orang ketika tu bi umuh kata-kata. La yaqbalullah salata syaribil khamri 40 lailah. Tuhan tak terima semaya orang minum arak ni 40 malam 40 hari. Apa hubungan 40 malam 40 hari minum arak ni dengan rukun syarat ni?
Lalu orang Pakistan ngaji Pakistan Maulana Kasarah qabul terima ni ada dua ni. Kalau kita hanya nak cukup rukun, nak cukup syarat, that is small thing je, bagai mudah. Semua orang boleh buat, tapi yang kita perlu buat, yang menjadi kehendak dan juga ayat Nabi kita Muhammad SAW, kita buat satu ibadat tu siapa boleh pahala, dia boleh claim syurga. Hak ni nak kau ikhlas, hak ni nak kau jangan makan riba, hak ni nak kau duduk dalam perjuangan Islam, hak ni nak pada tu, nak pada ni, nak pada ni. Banyak benda yang kita panggil premi dalam bahasa putih. Benda-benda yang berbekai. Banyak benda yang nak kena sarah. Jadi orang sunnah dia nak kena faham lagu tu. Bukan setakat nak cukup rokok, bukan setakat nak kaki-kaki je. Lepas tu juga terbit luar pergi uduh, mulut uduh. Macam-macam. Padahal panjang terlanjut. Baik, fadluhu, kelebihan wudu. Warada fi fadl wudu ahadits katsiratun naktafi bil isyarat ila ba'dha. Kata dia, mari menceritakan kelebihan wudu ni banyak hadis. Cuma padahlah kita ayat sikit. Pertama an Abdullah ibn Sunabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu famadmada kharajat al-khataaya min fihi fa idza istanshara kharajat al-khataaya min anfihi فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. Hadis pertamanya daripada Abdullah As-Sunabihi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan wuduk ni, Nabi kata apabila seseorang tu ambil sembahyang, dia mula dengan basuh muka. Wajib ni. Dia mula dengan dia koma. Fa madmada. Dia ambil sembahyang dia koma. Apabila dia koma kata Nabi kharajat al-khataaya min fihi. Semua dosa berpunca daripada mulut ni akan hilang. Semua dosa yang berpunca daripada mulut. Cuma masuk kamu peringatkan sikitlah pembahagian dosa ni semula. Takut silap faham. Dipanggil misunderstanding, ya. Berlaku silap faham. Orang kata Ustaz Syahri Maulana royak dah tak apa kita. Tawak lah dosa apa-apa pamit sembahyang kak. Nyanyi. Ada kadang-kadang anak murid ni hak mudah-mudah. Dia pakai pergi kubai mudah-mudah kedai kopi kat tok guru nak nyanyi kan. Dan tidak baik kak. Tapi prinsip, kenapa? Kerana kadang-kadang mulut anak murid ni, mulut orang yang menyapa daripada kita, dia lebih tajam menyusahkan pihak kita. Nak banding apa kita sebut, dia kena beringat. Yang mana sebut semula, betul. Nabi kata kharajat al-khataaya. Cuma pembahagian dosa. Dosa yang paling besar, Arab panggil maksiat. Maksiat ni yang disebut oleh Allah Al-Quran, yang dijanjikan dengan neraka. Arab panggil maksiat. Maksiat berdosa gi canggah hijab Allah SWT. Tuhan suruh semaya kita tak semaya, Tuhan lagi berzina kita berzina, Tuhan lagi minum arak kita minum arak. Ni dia panggil maksiat dalam istilah penamaan dosa. Bawah sikit dosa kecil sikit pada maksiat dia panggil sayyi'ah, dosa yang melibatkan kejahatan kita kepada manusia. Sayyi'atun, kita buat nak ke orang, kita tipu orang, kita macam apa lah kita buat. Ini dipanggil sayyi'ah. Manakala bawah sikit lagi dipanggil khataya, dosa yang kita buat tidak melibatkan janji-janji Allah neraka ataupun tidak melibatkan orang. Kita ni dia panggil khataya. Jadi hak yang terhapus dengan ambil sembahyang ni dipikat khataya. Kita buat khianat ke orang pun tak padan dengan sembahyang. Orang nak mengudah telajak kita, tipu orang dengan mulut kita tipu.
atau kecek pelawak ataupun kita tipu orang dengan bahasa mulut kita. Kata kita komo-komo puh kan habis dosa. Pada orang tak syari aja. Mampu kita je. Tu yang mana sebab mana tekan tu faham dengan baik. Ya kharajatni al-khataya. Kalau jenis kejahatan yang kita panggil sayyi'ah, perbuatan kita mengkhianati orang, menyusahkan orang yang ada manfaat tu hilang manfaat kerana perbuatan kita, ataupun orang yang mendapat mudarat kerana perbuatan kita dipanggil sayyi'ah. Sayyi'ah ni kalau kita nak hapus, kita kena buat hasanah ke dia pula. Habis tu innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Lepas pada buat jahat ke orang tu, kalau mu nak hapus dosa dia tu, mu kena buat baik ke dia pula, barulah terhapus. Kalau dengan Allah maksiat tu, kita kena taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi kalau salah tengok orang tino, rumah tengok 30 tahun duduk lagu tu, pergi di KB Mall ke, pergi di Tesco ke, napa orang-orang muda lah kita, mungkin mau pecin ni pilih muda 70 dah tengok ni hak pesi kita beri masa kita muda itu. Tubuh dia tu jadi tengok ralik. Hak tu lah kalau balik ambil semayanya, habislah dosa. Tak buat apa satu kitanya, tengok saja berdosa. Pasal apa? Pasal al-ula laka. Nabi kata sekali tak apa. Wasaniyatu alaika. Hak yang kedua tu dia berdosa. Hak ni kita balik tengok, kita balik ambil semaya, basuh muka, kharajat al-khataya. Ni kena faham dengan baik ni dah. Jangan salah faham, tidak jadi susah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, apabila seseorang ambil semaya, dia komo tu habis dosa mulut dia. Dia istinsar ni maknanya dia masuk air dalam hidung. Maka tu habis dosa. Dia basuh tangan, basuh muka, tu habis dosa muka. Dia basuh kepala tu habis, basuh kaki tu habis. Sampai celah-celah tu kuku. Dosa celah cukup disebut. Ini kelebihan pertama wudu yang kita panggil takfiruz zunub wal khataya. Boleh menghapuskan dosa dan juga kesalahan. Ini pertama. Dekat-dekat lah dah. Bawa Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi innal khaslata as-salihata takunu fi ar-rajuli yuslihu Allah biha amalahu kullahu wa tahuru ar-rajuli li salatihi yukaffiru Allah bi tahurihi dhunubahu wa tabqa salatuhu lahu nafilatan. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa fil Awsat. Yang kedua daripada Anas radhiyallahu taala anhu, kata dia Rasulullah kata innal khaslata as-salihata fi ar-rajuli. Satu poin yang baik yang ada dalam manusia. Innal khaslata as-salihata fi ar-rajuli yuslihu Allahu biha amalahu kullahu. Allah akan molek semua amalan dia. Kita panggil ihsan az-zann. Ihsan az-zann. Kau Melayu mungkin kita panggil bersangka baik. Ataupun kita boleh bubuh sini ikhlas. Nabi kata ada satu khoslah. Kau dalam perut. Jenis baik ya. Manusia ni kalau ada sifat baik, sifat tidak khianat, sifat tidak sangka jahat, sifat tidak buruk sangka, sifat dia ni satu jahat adanya. Hak lain mungkin tak molek belaka. Ilmu tak ada, harta tak ada, amalan pun tak berapa comel. Tapi yuslihullahu biha amalahu kullahu. Allah boleh comel kerana sifat tadi semua amalan dia. Ini satu benda cukup besar dalam agama. Ambil tukar ke ikhlas masa bersaing, kena ikhlas. Hamba sebut mana pasal pekai. Cuma tak ada nak panjang, tak cekak. Kita tidak diajar. Contohnya bersaing ni kita kena suka baik, kena ikhlas dengan bersaing. Tak perlu ramai, kita ada boleh 3 orang je saing, sudah cukup. Kalau kita mati nak banding habis pondok kita panggil mari semaya. Kita tinggal harta banyak. 50 ya seorang. Pondok ni 40 orang, pondok ni 40 orang. Padai dengan saya ikhlas seorang aja. Pasal apa? Pasal pondok-pondok tu mari semaya ni. Tanya mari semaya siapa dia? Tak tahu tayuh mana mati.
Tapi sayang kita, ya sayang kita ikhlas ni dia akan terasa. Allah duk makan pagi sekali, duk backward sekali, duk WhatsApp sekali, mati. Mari semaya ni wajib masa berdoa pada Allah SWT ni akan minta yang terbaik untuk sayang dia. Dia tak ada lah apabila seseorang mati yang terbaiknya yang minta supaya Allah ampun. Tak pandai 50 riyal ni sayang. Tak pandai. Ambo sendiri seorang tak aja saya piting saya. Dan ambo jenis orang hak yang suka test saya. Kita suka wi masalah ke saya. Mari haji nak jadi dai bambon. Makan kita tanggung. Kalau merungut apa tu ada dah lah tak nak saya dengan dia. Nak pandai lah. Oh banyak saya, banyak telajak saya. Dia jari ambo nak saya. Orang nak kamu ni banyak telajak dah. Sorry lah kata. Ambo nak saya orang hak yang kita boleh. Kalau kita mati, kita nak dia minta ampun, kita diampun oleh Allah. Kalau dia mati pun kita nak minta Tuhan ampun dosa dia, dan nak supaya Allah ampun dosa dia. Ni kita nak percaya. Bukan nak sayang kedai kopi ni ramah. Apatahlah kalau kita ada piti. Tukar pung. Pung pula tu jenis pung jejok. Seri. Kita jenis teri kembung. Pung banyak. Macam pung jejok lah, pung pecah. Macam kita akak kereta tu lah. Keren. Terbalik dengan kereta-kereta. Orang padai-padai lah nak akak kereta pun. Tak boleh kata ayah padai lah. Habis tu saya kena pilih. Habis Allah sebut al-mar'u, Nabi SAW sebut al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Nabi kata seseorang ni agama dia serupa dengan saing dia tu lah. Lalu seseorang tu kena cari saing dia siapa yang patut bersaing. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni nya Allah kata betul lah. Mububuhlah yang kita panggil persepsi diri kita jangan ada buruk sangka ke orang. Kena ada husnuzon sama. Kena ada perasaan baik sangka sama. Orang tak tegur kita apa kita kena anggap dia serabut, kau dia lorak, dia balah dengan bini, kau dia masalah berapa. Ni kadang-kadang orang tak ada tegur lorak kita kata benar. Tak tanya husnuzon. Ikhlas dan niat. Hal lain tu Allah garanti dia akan jadi comel berlaku. Yuslihullahu biha amalahu kullahu. Tak nanti ke semaya banyak. Tu lebah pun bahasa ni jahat perut. Orang Kelantan panggil jahat perut. Allah amat hidup kapun tahu dah. Dia tu lebah tu imam balasah. Tu ngata mati dia lah tu. Tapi kat bahasa jahat perut ni, dia lalu dia bawa sadak. Dia lalu saja tengok lembu orang duduk tepi. Dia catut dengan ujung sadak tu. Jahat perut ni. Padahal tak ada satu lembu tu tidak tepik kamu. Lembu tu tidak tonyek kamu. Lembu tapi bahasa jahat perut dia catut. Itu yang ni tidak langsung membawa kebaikan. Oleh sebab tu kita kena pastikan perut kita ni orang panggil jadi perut molek. Yang jadi perut hudu. So yang keduanya Nabi SAW sebut tahurur rajuli li salati. Kita ambil semaya untuk semaya. Yukaffirullah, Tuhan akan tebuskan segala dosa-dosa kecil. Manakala dia semaya sunat ke apa semua ni jadi nafilah. Nafilah ni bonus. Ini bonus untuk kita. Jinu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasul qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salah ba'da as-salah fadhalikumur ribatu rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya keseterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut munuk ke tidak wahai umatku aku nak ayat kamu benda ya yamhullahu bihil khataya. Tuhan akan ampun segala dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Tuhan akan naik kedudukan kita. Dosa ampun. Derajat kita naik, standard kita naik. Orang panggil upgrade. Misalnya kalau kita nak pergi naik kapal terbang, ada orang tolong, awak nak ke saya upgrade business kelas. Dah gitu kan. Perjalanan ni boleh belajar orang raya kita. Business kelas. Ni Nabi sebut munuk ke tidak, aku nak tunjuk kamu satu benda yamullahu bihil khataya. Tuhan excuse your sin, apa tu panggil. Tuhan maaf berlaku dosa-dosa kamu. Dia Tuhan upgrade your punya status. Statusmu patut duk bawah macam ni, tu akan naik jadi VIP.
tu jadikan VVIP dan macam-macam lagi lah. Menuk kata si. Qalu bala ya Rasulullah. Semua sahabat kata ya. Menuk ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi kata isbaghul wudu. Ambil air semaya wicomi. Asbagha yusbihu isbagh, sempurna ke masa ambil semaya. Jangan panggil santai, jangan pokai-pokai, lepote-lepote gitu ambil semaya, kita ambil semaya. Dak, jangan. Cuma cara nak ambil semaya ni kak, Maulana kata pertama dengan azam, penubuhlah otak kita dulu. Ni aku nak ambil semaya wicomi. Dia kena ada fikir itu dulu. Maulana Pakistan jangan dia royak. Orang Thailand kata fisik ya fisik. Bagi fisik, royak tu molek. Dia sungguh tidak bekot. Yalah masa kita ngaji tu kita budak. Pas pada terjadi orang tua ni, baru kita rasa berga. Benda-benda khotih-khotih dia royak. Dia ajak belakang, dia ajak belakang. Nak ada kita bahasa malu. Dia tu warung sopi. Kecik hasik ni kan. Oh dia tunjuk dengan tangan-tangan. Royak basik ni. Minggu lepas royak lebih kurang nampak tunduk belakang malu. Melaju. Melayu tu pasal tu. Sampai tak erti sama Melayu. Yang lebih pada malu tak tepat. Mana dah kita ni? Isbagul wudu ala al-makarih. Ambil ismaya wi molek. Walaupun dalam keadaan makarih, kita buat tak selesa nak ambil ismaya molek. Contohnya waktu musim sejuk. Musim sejuk ni kat Allah, orang duduk negeri sejuk ni kat. Orang tak biasa pergi pak sejuk ni kat. Zaman budak, zaman tak bini ni kalau masa ngaji, mimpi keluar mani ni macam sorok. Belanja gu pagi esok ke makan. Suka. Mari musim sejuk menyesal kalau mimpi. Pasal orang kena buhari lagi pagi tengok main berapa semalam. Menyesal mimpi. Panggil makari. Nabi kata dalam keadaan tak suka sekalipun kita sempurnakan ni perbuatan ni Allah akan ampun dosa. Tuhan akan naik darjat. Wa intidharis salah wa kasratul khuta ila al-masajid. Banyak berjalan lagi ke masjid. Allah ni tak ada belakang ni. Orang pergi masjid dengan kereta belakang. Dia pun berlaku zaman Nabi SAW. Duduk jauh. Duduk jauh masjid ni. Ada kawasan kosong. Ada satu kaum tu duduk dekat masjid. Balik pergi kapung dia. Orang pasuk kereta. Nak pindah mari. Ya Nabi. Nabi kata, kalau munuk, aku nak royak. Mu duduklah situ. Jauhnya perjalanan kamu mari ke masjid ni. Menyebabkan kamu boleh tamu Tuhan pun masuk. Yang kedua mu naik darjah. Ketiga macam-macam Tuhan akan bui-bui. Jadi kawan tu tak apalah, duduk jauh ke jauh lah. Lo ni beza. Kullu ahad yuridu an yakuna al-masjidu amama baiti. Setiap orang nak pastikan masjid ada depan tangga rumah dia. Piti ada. Saya tu balasa, saya ni balasa. Berkata tangga balasa orang tak ada, dia je. Suka kadang-kadang amu suka duduk pergi bukit amu di Batam Rebah ni pengkalai kitanya. Bukit Amoro tu empat tepat. Ada jauh jeli ni pukul 4 pagi dah betul dah. Amu akan pergi semaya di dekat bandar jeli semua. Allah dengar keban dekat suka kita banyak balasa sini weh. Posisi balasa tu Imam seorang, makmum seorang, Tok Bilal seorang. Dia lah tu keban, dia tu ke qomat, dia tu ke Tok Imam. Pas dia makmum. Kamu bawa kata balasa molek dah ada hak Datuk Pabui. Datuk Pabui. Kata saja. Otak orang kita ni nak suruh mudah tubuh dalam melakukan ibadah. Antara nak suruh mudah tubuh. Tak boleh dah bahasa kak-kak asyik payah-payah babu hekong lah buat tu. Sedangkan Nabi SAW sebut kasratul khuta ilal masjid, banyaknya perjalanan masjid ni salah satu daripada amalan yang boleh menaikkan darjat kita. Bukan kata tak boleh pergi ke kereta, tak ada apa satu. Tidak anti-establishment, tapi sepatut kita terima dengan apa yang ada lah. Tak perlu bising-bising lah.
Wantizaru salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Nabi kata semua perbuatan tadi adalah ribat. Ribat ni maknanya nanti-nantian untuk perang. Perang di jalan Allah ni dia panggil jihad. Nanti tai perang tu dia panggil ribat. Ribat duk pakat nanti gulawai. Gulawai. Allahu akbar. Wa anhu akhiran radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala atal maqbarata faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun wadittu law anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah qala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalah baina zuhray khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu'i wa ana fartuhum 'ala al-hawd ala la yuzadanna rijalun an hawdi kama yuzadu al-ba'iru ad-dal unadihim ala halumma fayuqal innahum baddalu ba'daka fa aqulu suhqan rawahu Muslim. Ini hadis terakhir. Kelebihan wudu iaitu kita akan dibangkitkan cerah bersinar-sinar. Hadis ini disebut oleh Abu Hurairah juga, kata dia satu kali Nabi pergi kubur. Satu kali Nabi pergi kubur, Nabi pun salam assalamualaikum dara qaum mukminin. Salam sejahtera kepada perkampunan orang beriman. Dan insya-Allah kata Nabi, kita orang pun tak lama lagi akan mari sini juga. Dan Nabi pun sebut waditu. Nabi kata Allah berasa inginnya aku. Lau anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi sebut ni depan sahabat dia ni. Sahabat ramai di belakang Nabi. Nabi kata teringinnya aku sekiranya boleh tengok dah semua kawan-kawan aku ni. Apabila Nabi sebut perkataan ini, sahabat heran. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ni hadis ni penting ni, orang sunnah ni. Sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita ni kawan-kawanmu belakang? Qala, Nabi kata, antum ashabi. Mu ni adalah sahabat-sahabat aku. Wa amma ikhwani, manakala kawan-kawan aku ni, kata Nabi, alladhina lam ya'tu ba'du. Tak beranak lagi. Ni bahasa mereka nama sebut ni. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'di. Kata Nabi, ikhwan, saudara-saudara kita ni hak tak beranak lagi. Dari sahabat-sahabat kau heran. Kaifa ta'rifu? Macam mana mu boleh kenal orang hak tak beranak lagi ni? Kita hak beranak dah pun tukar. Ramai sikit tukar selalu. Dah gitu kan. Amal mula-mula pergi Sudan, heran. Kita belakang sopa belakang. Tak ada orang kurus Sudan ni. Tak ada orang gemuk belakang. Pak kita ni mungkin kita boleh kenal orang gemuk. Sudan dia kurus. Hari dekat sebulan baru dia kenal orang ni. Baru boleh kenal. Oh ni mamak ni dulu. Jadi sahabat Nabi tanya Rasulullah, mu boleh kenal ke mana? Orang tak beranak lagi. Lalu sahabat Nabi pun buat yang kita panggil perumpamaan. Nabi kata, aku nak tanya mu, kalau sekiranya seorang tu dia ada kuda putih. Tiba-tiba kuda putih dia pergi duduk di kawasan kuda hitam belakang kuda orang lain. Dia kena kedok kuda dia. Mu ada kuda putih, mu ada kambing putih. Tiba-tiba kambing putih mu ni hidup saing dengan kambing hitam orang lain. Mu boleh kena kedok kambing putih mu. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat kata, ya kita mesti kena. Walaupun kita tak itu lagi pun kita akan kena. Lalu Nabi kata, inna ummatu yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalin. Nabi kata, begitulah juga umat aku ni akan dibangkitkan di akhirat kelak putih berseri-seri, cerah bersinar-sinar minal wudu, hasil daripada dia ambil sembahyang. Hasil daripada ambil sembahyang ni kawasan air sembahyang tu akan jadi putih berkelip-kelip. Nabi sebut gitu. Dan Nabi sambung lagi, wa ana fartuhum alal hud. Akunya kata Nabi, gi dulu di akhirat ni, gi nanti di telaga Kausar.
fartuhum ma'al hut, makna pergi dulu saja terus ginati umat aku di Telaga Kausar. Alah, Nabi kata mu kena ingat wahai sahabat-sahabatku. Ni Nabi sebut depan sahabat kubur ni. La yuzadanna rijalun. Nabi kata akan dihalau ramai manusia. Kama yuzadul ba'irud dhal, sebagaimana dihalau unta yang sesak ataupun kambing yang sesak. Kita perah kambing atau perah lembu, kita ceruk atau kita beli upah ke lembu kita ni, tiba-tiba ada lembu siapa dia tak tahu, kita tak kenal, mari nak makan upah dengan lembu kita, nak makan rupuk kita kata mana? Mesti kita hamba, mesti kita jerkah, mesti kita kalau ha patu macam-macam lah. Kalau hamba bukit juga beli khah beli bola tu ambak babi, siapa juga bedilah kata dulu bagi kita tosi. Dia gitu kan. Begitu Nabi kata di akhirat kelak ada beberapa orang ramai manusia yang akan dihalau daripada mari jumpa aku di Telaga Kausar. Kama yuzadu al-ba'iru dhal, sebagaimana orang pakai hamba utah hak sesak. Tak benar mari sekali makan dengan utah kita pegang. Fa aqulu fa yuqalu ala halumma unadihim. Nabi kata aku panggil lah, aku tak nampak cerah. Nabi udai dia. Nabi kata aku panggil, umat aku tu nak pergi mana, buat-buatmu, buat tak mari. Fayuqal, lalu mereka sebut pada Nabi, innahum baddalu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya buat-buat tu dia ubah. Dia buat bid'ah lah. Dia sebab baddalu ba'daka, dia ubah lepas padamu mati. Hakmu suruh buat, dia tak buat. Hakmu tak suruh, dia buat. Hakmu kata A, dia kata A satu, A belah. Hakmu kata B, dia kata B tolak. Macam-macam lah. Misal contoh, Nabi suruh berwiri lepas pada sembahyang. Memang sunnah Nabi wiri lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang hadis berkenyuh-kenyuh Nabi berwiri. Ada masa Nabi kata Allahumma ajirna minan nar. Ada masa Nabi kata Allahumma antas salam. Ada masa Nabi kata Allahu la ilaha. Ada masa Nabi kata syahidallah. Macam-macam Nabi kata. Semua dalam hadis belaka. Kalau tak ngaji Muslim Bukhari, hang ngaji ada azkar Imam Nawawi pun pada dah. Kita boleh tahu dah gapo hak sabit mari Nabi. Tapi nyemari tambah. Semua tu nyung kata waktu sekali, boh kan tak boleh tinggal kalau tak kata tak sah lagi, tak sudah lagi semaya. Ini bagai tambahan. Sepatutnya masa ni kita kata Allah majinna minan nar, Allah majinna. Kita bangga. Masalah lain kita kata Allah ma'tas salam, Allah ma'tas. Masalah lain pula kita kata Allah ila illa wal qayyum. Nampak tu? Tapi nyemari buat ya dia panggil wiri hak bermula capo dan mari pula satu fikiran lagi tak kata belaka tu tidak dianggap sudah semaya. Bahkan kalau orang nak buat seperti Nabi buat dulu, ini Wahabi. Cakot. Ini yang kita panggil baddalu ba'daka. Dia ubah. Dia change the persepsi hak kamu ajar. Lalu fa'aqul, Nabi pun kata, aku pun kata suhqan bu'dan. Celaka lah, mati bunuh, padai muka, hamak-hamak lagi lah. Ini Nabi SAW. Tak apa marahnya Nabi orang mengubah cara dia. Allah dahsyat. Pada dah weh. Aku qali hadza wa sallam. Ada soalan ke? Ya. Lagi soalan lain? Tak juga soalan. Ada lagi soalan? Soalan kalau ada kita jawab dua ni ya. Ambo ni dengan ngajar ni suka selajuk.
Semua kedai-kedai ni enggak tanggungnya pun banyak, cari makan pun jadi banyak kerja. Kok uzur semata. Cimani ada pasal dua ni sakit tonsil ni. Tonsil bagi ni tekak ni. Salah makan sikit ya, salah makan bagi-bagi rata agak pakai cekaik jeli tak boleh. Allah semalam rasa saya ni hajuk makan semua. Kita kadang-kadang tercabar je lah emailnya. Mai ustaz kita makan kensum. Kensum pun belajar dia tebus sikit-sikit ya. Pergi kat makan. Allah. Ni pada main ni. Pemain tak cakap. Tapi royak kalau tak kita mari kita cara kemudian kita mengajar sekat cekak. Soalannya orang kita tanya apa orang sebut iza kumtum ila salah. Apabila kamu telah sembahyang. Apabila kamu telah sembahyang. Yang keduanya soalan kita Allah sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mencegah daripada jahat dan juga mungkar. Apa orang sembahyang nampak jahat, orang tak sembahyang nampak molek. Itu dua soalan. Tamu yang menjawab lebih kurang. Iza kumtum ila salah ni jelas dan nyata Allah Subhanahu wa taala masa dia beroyak, sama ada dia royak Quran ataupun dia royak yang kita panggil hadis kursi, tak pada royak itu saja, perlu kepada tukar pencerah al-mubayyin. Hak tu yang nak Nabi tu. Ini tidak betul lah orang mai kata kena Quran saja aja. Tak pada, tak perlu ke Nabi, tak perlu. Tak pada. Jadi orang yang kata hanya pada Quran macam Kasih Ahmad, tak perlu pada Nabi, tak perlu hadis, dia mesti semaya, lepas pada tu baru dia kena ambil semaya. Pasal apa? Pasal Allah guna kata past tense. Apabila kamu telah sembahyang, maka basuhlah muka. Dah gitu kan? Jadi ayat ni terang-terang mana sebut Quran ni perlu kepada pencerah. Pencerah dia nya Allah sebut innama alaikal balagul mubin. Tanggungjawabmu wahai Muhammad mencerahkan winyata gapo kehendak Quran. Jadi Nabi kita mari rojaklah. Mari rojaklah. Ambil nak semaya agak, ambil semaya. Nabi kita mari buat. Ambil diwajib kepada Nabi ambil semaya, lepas tu baru Nabi pergi semaya. Jadi ini kelebihan Quran. Dia tidak terikat kepada mana-mana grammar. Ia tidak terikat kepada mana-mana tata bahasa. Ia tidak terikat kepada mana-mana undang-undang manusia. Kalau tak semaya, aku somak dengan kau. Tak saya kita semaya ni apa? Lepas pada semaya, baru suruh ambil semaya. Tiba-tiba kalau sekiranya semaya tak ada semaya tak sah. Tidak betul ni. Pasal apa? Pasal di segi nahwu tak betul. Tak apa you boleh protes. Itu hak awak. Tapi you wait for your hand. Ya akhirat kelak. Ini yang panggil bisa Tuhan ni. Nampak tu dah. Bisa Allah ni dia tidak terikat. Ini. Dan kita nak sebut lagi tingginya bahasa. Tingginya bahasa. Nahwu hak mari, grammar hak mari untuk bahasa Arab ni semua dibuat berdasarkan kepada nas Al-Quran. An-nas Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya semasa mengajar nas nahwu ni dia panggil tanwi'. Tanwi' dia mempelbagaikan penggunaan. Orang kita tahu apabila lepas kan lepas. Dia tidak pernah tahu lepas ni maknanya belum. Nampak tu dah? Saya telah makan. Ni India sikit ada pelajaran. Sabit India ni banyak kaya loya. Orang ke India kan balap katok balap pen kita tay dia apa ke dalam lokai. Dia tengah sakit lagi nyetak dari lokai dah. Lokai pula 12 kaki. India dia boleh naik, dia lengoklah kata. Ada berani ke turun. Dia suruh kita turun kalau kita berani. Jadi dia kita tay pakai lokai dah. Dia tak ngaku kalah. Pasal apa? Pasal dia banyak ilmu tanwi. Kepelbagaian. Tak ada. Kau tidak lepaslah linggam tu. Biasa dengar ada linggam. Dia caput tangan dalam bab pelatih ke hakim.
Ada video kan? Dia ngaku ke mahkamah betul. Rupa macam rupa saya. Suara macam suara saya. Percakapan macam percakapan saya. Rumah macam rumah saya. Tapi belum tentu saya. Dia ketik kayak tacek gimana nak kata ke. Nyepota ke dia lepas. Ya. Habis inna minal kalami la sahiran. Inna minal bayani hikmatan. Awak orang Arab sebut. Separuh daripada percakapan ni yang macam sihir. Kita jadi ahli. Orang kecek kedai kopi, jangan pandai kecek. Dia ngaji dak. Kalau dia minat bid'ah, dia akan sokong bid'ah tu macam-macam. Kalau dia minat sunnah, dia royak. Dia ramai orang gebuk. Begitulah juga kita nak sebut Al-Quran yang Allah SWT buat ni dalam banyak-banyak kelebihan yang tidak terikat dengan manusia punya pemikiran, tidak terikat dengan manusia punya undang-undang. Ya, kita panggil mempelbagaikan pengguna. Lalu dia wari tafsir yang dimasukkan kumtum ila salah ay aradtumu iqamas salah. Kumtum sini bukan perbuatan sembahyang, keinginan nak sembahyang. Kena faham dengan baik. Keinginan nak sembahyang. Apabila kita ada kehendak dan nak sembahyang, kita kena ambil air sembahyang untuk sembahyang. Itu nak kena faham dengan baik dah. Ini kita panggil asrarul Quran. Rahsia-rahsia Al-Quran. Baik, yang keduanya soalan. Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah kaya ramai lagi hak sembahyang. Tapi masih lagi buat fahsyak, masih lagi buat mungkar. Hak lagu mana ni? Yang jelasnya bahasa paling mudah. Dia sembahyang tidak mengikut spesifikasi ya Allah nak. Itu tekak weh. Cikit tekak dah. Dia sembahyang tidak mengikut peraturan dan juga indikator ya Allah SWT nak. Spesifikasi dah. Tu faham dengan baik tu. Pasal orang yang sembahyang sebagaimana yang Allah Taala perintah sembahyang, pertamanya persapa bapa yang mu kena sembahyang, persapa sembahyang. Kena ingat ni, mungkin panjanglah menjawab sikit. Manusia bermula Islam dia dengan kata la ilaha illallah. Mula dia dengan kata la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kalau kita boleh ibarat agak, saya terimalah nikahnya. Saya terima nikah. Supalah manusia kata la ilaha, sama mudah. Nikah ni pak kita ya payah sebenarnya. Kena senapah lah, kena serabut tu imam. Imam jahil tak ngaji, menyuruh ke orang. Kawan ni hak kenalin dah. Kalau di Pakistan agak mudah benar ya, saya terima. Saya terimalah nikah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk Islam. Saya terima nikah jadi bini kita. Lepas tu kena ada pembuktian lah. Mu kata la ilaha illallah, mu terima Allah sebagai Tuhan kamu, Muhammad sebagai Rasul kamu, mana buktinya? Lalu Allah minta supaya kita buat satu benda yang memang tak perlu dalam hidup. Sembahyang ni tak perlu dalam kehidupan manusia. Tak sembahyang pun segadega orang tak sembahyang. Kau demi habis orang tak sembahyang. Dak Cina tak sembahyang tu, pagi lagi pakai luar pendek. Pagi lagi bawa angin seka. Jalan pukul 5. Dari segi buka kedai, kita pukul 7 buka kedai, dia pukul 6 tu buka kedai. Cergas. Tapi Allah kata, apabila mu kata aku ni Tuhanmu, Muhammad ni Rasulmu, mana buktinya? Mu kena buktikan dengan cara mu kena buat 5 kali semari. Benda yang pada asasnya pun tak perlu, tapi mu kena buat. Kalau mu tak buat, karu mu dah kata la ilaha illallah. So kita kata la ilaha illallah, kita buktikan dengan sembahyang ni. Jadi orang yang kadang-kadang sembahyang tidak boleh mencegah muka ni, kerana apa? Kerana prinsip sembahyang sebagai bukti dia beriman kepada Allah tu tak ada lebih kira dia. Bapa sembahyang tahu jak kecil lagi kita ni kata pergi balas muk kita godai. Baguslah fikiran muk tu.
Tapi dia pergi balasah tu pun tak lewat khianat keluarga je. Balah dengan tu email, curi selepas tu emailnya susu. Bisa itu email. Dia pergi balasah. Dia menjadi tabiat. Siapa aja waktu nak pergi balasah. Siapa waktu nak pergi masjid. Tapi bukan pergi dengan faham. Prinsip bapa kena sembahyang. Ini satu dah tak cukup spesifikasi dia. Kadang-kadang pergi dengan hiburan, terhibur, sai. Jadi kalau kita pergi dengan faham, kita sembahyang ni kenapa? Kerana kita nak buktikan kepada Allah ya kita ni ngaku dah dia tu sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. So, kita belajar pula cara sembahyang. Cara sembahyang, ya Nabi ajar. Dia macam-macam cara sembahyang Nabi ajar ni. Ni dok dia sembahyang lagu tu. Start daripada dia kena sembahyang, dia sembahyang lagu tu je. Siapa satu masa mungkin dia perlu kepada lagu lain sembahyang. Yang sabit dalam hadis Nabi tapi tidak pernah dilakukan. Sudah. Orang selalu. Banyak ni kalau kapung enggak mau malah nak terperinci sosok. Panjang cerita. Datuk Imam benar dah. Tu Imam benar dah. Balasah benar dah. Jadi orang tu Imam puluh tahun dah. Semaya di rumah ni kan? Semaya di rumah. Moga qamak ba tu Imam pula tu kat usolli derah molek. Gi ke Mekah tu Imam tak baca usolli tu dia khas dah dalam. Usolli masa mana tu Imam? Tak apa lagi dia kecek ngagu dia takut dia royak dalam hati kita terengah ya. Patut tu Imam Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu Imam kau kan lagu tu. Baca bismillah masa mana tu Imam? Akhir-akhir buat putusnya tak sah lah sembahyang Mekah. Tak sah. Tu Imam Masjid Mekah ni sembahyang tak sah. Kenapa? Kerana tak niat anda tak baca bismillah. Ini berlaku ni. Boh kata apa kau berikat, pergi sembahyang, pergi Mekah boleh, pasal pergi nak sana ke rukun haji, tapi jangan sama sekali pergi sembahyang di Masjid Mekah. Allah manusia ni dimuliakan oleh Allah jadi tu imam gapo duk kapung mulut pun tak aju gosok. Asal nak kata kau orang tak sok sembahyang. Teho apa kata malam ni kopi baca faham tak sama sekali makna boleh pergi kata kau orang tak sok ke apa ke tak niat ke ini berlaku ni bukan tak berlaku kenapa jadi bapak gini yang kita panggil speki tak nak sebut namun aturan dia. Tapi kalau kita semaya kita tahu ni adalah surah Allah, pak kita pula tahu kedai semaya yang baik yang betul, kita tidak akan buat jahat, kita tidak akan buat benda muka. Jadi insya-Allah terbuktilah yang Allah kata inna salata tanha anil fahsya. Maknanya orang yang semaya tapi masih lagi buat barang muka, buat barang jahat, semaya yang dia buat tu tidak semaya. Sebab mana Nabi kata kepada seorang Arab Badui, "Qum fasalli fa innaka ma sallaita." Ada seorang Arab mari semaya. Nabi sudah ada semaya, dia mari. Dia semaya sudah assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata, "Qum fasalli fa innaka ma sallaita." Bangun semaya semula, mu tak semaya lagu sana. Dia pun semaya pula. Sudah Nabi kata, "Qum fasalli," bangun semaya sekali lagi, mu tak semaya lagu sana. Dia pun semaya pula. Pada tu kali yang ketiga wisalah, Nabi kata, "Bangun, mu tak semaya lagu sana." Qala ya Rasulullah, "Ma uhsinu ala zalik." Dia kata, "Rata sorry, mu tak boleh buat lagu ni." Erti. Lalu Nabi pun ajar cara semaya. Maknanya barang ni memang berlaku. Gak apa tu lagi orang yang tak ada dalam otak ni nak buat ibadat sebagaimana Nabi buat. Tak ada. Susahlah lagu ni. Orang yang tidak ada sense, apa dia panggil, tidak ada semangat, tidak ada rasa nak buat sebagaimana Nabi buat. Tu gak mudah. Apa tu lagi zaman-zaman sekarang ni. Mana tak ada ustaz kata repek ke mana. Bunuh muk pula. Tak biasa dengar kita ni. Orang gila ni ramai dah. Orang ni gila. Tak ada orang gila belum pada bunuh muk ni. We makan nasi kat. Duk senyak lah. Ni duk nak makan kuda. Baik kuda. Masa nak makan kuda. Banyak mati muk ke kuda ni.
Gila tu betul, tapi bila kerana ke apa ke mabuk, ke makan dadah kerana ke tu ke ni. Ha ni hak bunuh mak ni. Kalau gila kerana otak tak betul, dia tak bunuh mak. Allah wala yazubillah. Macam kesimpulannya, tak semayalah orang yang melakukan fahsyak wal mu, kecuali dosa-dosa halus ni semua orang. Tapi pergi duduk misal semaya, tapi dia je duduk zina juga. Tu benar. Semaya dia duduk makan arak juga. Benar lah. Tapi semaya bawa tengok retina tu macam sebut tadi lah. Pasal apa? Pasal kita jatuh. Hak tu tengok retina tu. Mau bagi betul-betul hidup main pak kuda. BKB wak dipanggil Hadiqatul Fursan. Betul amur ada betul dan di pada tembok. Gi bau ni molek lah kuda jatuh. Hari ni gini kuda bising pula. Mau tanya ustaz ini tak dapat ini. Kata mana hari ni bising gini mak ni. Dia pun nak jawab tak boleh. Adalah budak jaga. Dia kata kita orang hari hot tino duk lundar itu bawa hari kemarin. Jadi bising habis kuda jatuh. Tu ya pucat dia aja. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.